Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good day to all of you, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berkongsi kepada anda satu projek dengan menggunakan infrared sensor bersama dengan item-item yang lain dan juga Arduino Uno. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan lihat pada setup yang telah saya buat ni, basically kita akan buat satu projek menggunakan IoT konsep daripada connection kepada Bluetooth. Pertamanya saya introduce sikit lah. Ini dipanggil sebagai Dabble. Dabble adalah salah satu lagi daripada produk daripada Steampedia. Kredit kepada Steampedia mengenai produk ini. Anda boleh download kepada anda punya device lah. Kemudian apabila telah anda download, kalau tengok dekat sini, saya ada satu interface menggunakan Arduino Uno dan juga sensor shield. Kalau tuan-tuan puan perasan kat sini, kita ada sensor shield yang telah saya attach kepada infrared sensor. So infrared sensor ni tak lain tak bukan akan buat detection lah kepada pergerakan berdasarkan reflection of the light from the infrared light over here, infrared diode lah kat sini. So apa yang akan berlaku kalau tuan-tuan perasan, saya akan cuba sambungkan saya punya Dabble ni dengan apa yang dipanggil sebagai Bluetooth. Okay, ini cara sambungan dia. Saya akan disconnect dulu. Okay, so interface dia saya letak sekali dengan I2C LCD untuk memudahkan kita faham konsep yang kita akan gunakan. So basically kita akan cuba sambungkan kita punya apps dengan Bluetooth yang ada HC05 ni, yang biasalah standard. Kalau first time anda pergi, anda perlu sambungkan kepada anda punya password yang default biasanya 1234 lah. Okey, kemudian saya akan gunakan apa yang dipanggil sebagai menu IoT. Ini menu dia. So dekat sini kita ada data logger. Okey, konsep penggunaan alat ni yang saya nak tunjukkan kepada anda boleh modify kepada sensor-sensor yang lain. Cuma pada objektif hari ni kita nak belajar macam mana cara kita interface contohnya LCD dan juga kita rekodkan bacaan data ni. Okey, contoh kita ada pagar kan, macam kita punya eksperimen yang lepas kita ada pagar, dan apabila pagar ni dibuka ataupun adanya kemasukan orang dan lain-lain, maka anda akan tengok dekat data logger tu dia akan rekodkan masa dan juga waktu di mana berlakunya perubahan pada sensor infrared kita. Jadi perkara ni sebenarnya boleh diubah suai mengikut keperluan dan aplikasi masing-masing. Tapi yang bagusnya apa juga maklumat yang disampaikan oleh HC05 Bluetooth module ni, ianya direkodkan terus ke dalam smartphone kita dan kita boleh download lah data ni dalam bentuk CSV file. So kita akan pelajari sekejap lagi macam mana cara nak interface kaedah dia, macam mana cara kita nak buat coding. Macam biasa saya akan gunakan PictoBlock sebagai salah satu daripada kaedah untuk kita set up kita punya Arduino. Baik, tanpa buang masa, mari kita belajar interface mengenai projek kita hari ni. So seperti mana yang tuan-tuan dan puan lihat tadi, kita ada LCD. Ini adalah LCD. Ground akan disambungkan kepada ground. Okay. VCC akan disambungkan kepada 5V. Kemudian kita ada SDA dan SCL akan disambungkan kepada A4 dan A5. Di mana SDA kita akan sambungkan kepada A4 dan SCL kita akan sambungkan kepada A5. Kemudian begitu juga dengan breadboard ni. Basically setup dia nampak complicated, tapi sebenarnya mudah saja jika tuan-tuan dapat gunakan sensor shield seperti ni. Okay, sensor shield ni pun saya rasa harga dia bawah daripada $1 ataupun bawah daripada RM4 lah, anda boleh beli. Dan dia dapat menjimatkan ruang dan juga penyambungan wire. Kita hanya perlukan female to female wire untuk connect all of our devices here. Contohnya macam HC05 ni, kita perlukan 4 wire dan kita akan sambungkan pada digital pin nombor 3 dan 2. Ini dipanggil sebagai soft connection. So kita dah sambung, dan juga 5V pada HC05 Bluetooth module ni kita dah sambung juga pada sensor shield. Begitu juga dengan kita punya apa yang dipanggil sebagai I2C, kita sambung juga pada sensor shield. So semuanya ada dekat sini dah siap-siap. Kalau anda tengok kat sini pun dia ada I2C. Dia akan ada connection usul lah. Kita ada analog, digital, serial dan lain-lain lah, connection yang boleh disambung terus pada shield ni. So dia menjimatkan space. Anda boleh dapatkan di kedai-kedai yang berkenaan. Okey, yang ini adalah kita punya infrared sensor HW201. Ini sebelum ni kita dah pernah belajar interface dia, sama je dengan video sebelum ni, cuma saya tambah baik dengan menggunakan Bluetooth. Dan Bluetooth ni biasanya kita guna untuk kita hantar command kepada robot kita sebagai contoh kan.
Tapi kali ini saya nak hantar maklumat ini ke dalam handphone untuk kita rekodkan. Namun apa data yang anda dapat ni nanti perlu dibuat sedikit pengubahsuaian untuk membolehkan kita mengetahui tarikh dan masa. Sebab tarikh dan masa yang diberikan oleh sistem Arduino ini adalah dalam bentuk yang human tak faham lah. So kita kena ubah suai kepada human faham. So itu interface yang basic. Saya nak tunjukkan balik semula. Ini infrared sensor kita ya. Yang saya highlightkan ini adalah infrared sensor. Kemudian kita ada juga Bluetooth module. So Bluetooth module kita ada 4 connection ataupun 4 sambungan. Pertama VCC kepada 5 volt, ground kepada ground macam biasa. Kemudian RX dengan TX. Kalau anda lihat di sini, RX saya sambungkan kepada 3, TX saya sambungkan kepada 2. Saya tak gunakan port yang sedia ada RX dan TX pada Arduino. Sebab 3 dan 2 ini adalah dipanggil sebagai soft connection untuk menggunakan aplikasi Dabble. So Dabble ni percuma, anda boleh download daripada iOS ataupun smartphone anda, sesuai dengan Android dan juga Apple produk. So anda boleh install dan anda boleh sambungkan secara terus. Baik, tanpa buang masa, mari kita lihat pula macam mana cara kita nak interface bahan kita. Oleh kerana saya ingin menjimatkan masa, izinkan saya share kod yang telah saya buat, yang mungkin tuan-tuan dan puan boleh gunakan terus. Macam biasa, description dekat bawah tu akan ada contoh semua yang saya ceritakan pada hari ini. So mari kita lihat macam mana cara nak interface kita punya aktiviti pada petang ni. So yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan akan nampak kat sini kita ada Arduino Uno setup. Macam biasa, saya dah maklumkan sebelum ni. Pertama kita akan pergi kepada board. Okay, anda perlu pilih board anda. So dalam case saya akan pilih Arduino Uno. Kemudian pilih butang connect di sebelah kanan, di sebelah tengah ni, dan pilihkan di mana anda punya connection untuk serial port bagi Arduino kepada komputer masing-masing. Okey, setelah di-connect, maka anda akan mulakan membuat coding seperti berikut. So coding ni saya terangkan sikit supaya dia memberi manfaat kepada semua. Okey, jangan lupa untuk pergi kepada upload mode. Di sebelah kanan atas ni adanya tempat di mana kita boleh mengubah upload mode untuk kita faham apa yang telah dibuat oleh sistem PictoBlocks ni untuk kita copy paste dan gunakan di dalam Arduino IDE. Basically kita ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian initialization. So bahagian initialization, oleh kerana saya gunakan I2C, maka saya akan gunakan display module. Di sebelah kiri ni kalau anda perasan kita ada display module. Pada display module ni kita perlu buat initialization dulu. Sebab saya pakai I2C, jadi saya terus initialize je lah pada address yang telah ditentukan. As default 0x27. Kalau misal kata ada konflik ataupun ada berubah anda punya initialization I2C device address, anda boleh cari dekat dalam internet macam mana cara nak cari address tu. Kalau ada yang nak tahu boleh komen, nanti saya akan buat satu video khas untuk menceritakan mencari address I2C ni. Kemudian kat sini kita ada initialization untuk Dabble. Warna ungu ni adalah Dabble yang akan communicate dengan handphone. Anda boleh gunakan pelbagai jenis connection. Selain daripada Bluetooth, anda juga boleh gunakan Wi-Fi dan juga web services yang lain, yang itu kita akan bincang pada masa akan datang. Dan konsep penggunaan saya hari ini adalah sangat simple kerana hanya menggunakan infrared sensor. Anda boleh ubah sensor ini kepada sensor yang lain seperti suhu dan lain-lain. Yang itu kita akan share pada video yang akan datang. Untuk dapatkan Dabble ni, anda boleh pergi ke sebelah kiri anda punya PictoBlocks. Di sebelah kiri ni kita ada Dabble dan anda perlu navigate item yang berkaitan dengan IoT, Internet of Things. Jadi yang kita nak belajar petang ni adalah mengenai Internet of Things. So anda boleh buat dengan mudah. Mungkin ada kesukaran atau cabaran untuk anda type kod yang banyak dalam Arduino IDE. Tapi dengan menggunakan Dabble ni, dia dapat membantu kita untuk memahami kod tu tadi. Dan dalam masa sama kita boleh buat projek kita sendiri walaupun kita masih belum mahir menggunakan Arduino IDE. Walaupun begitu, Arduino IDE still yang terbaik lah. Okey, kemudian macam biasa, yang pertama anda perlu buat initialization juga dengan cara set Bluetooth baud rate iaitu 9600, dan saya akan letak dua item yang utama ni yang dipanggil sebagai create file. File saya namakan sebagai OK, dan file lagi satu saya namakan sebagai create column. Dekat sini anda boleh ubah anda nak create file atau anda create column, dan saya namakan dia sebagai record. So record ni basically dia akan membuat urutan berdasarkan lajur ataupun kolom lah, kita panggil kolom data kita, apa maklumat yang anda nak letak. Mungkin anda buat temperature and humidity menggunakan DHT11, anda kena letak dua lah sebab akan ada temperature, lagi satu akan ada humidity. Okey, kemudian di sebelah bawah saya menggunakan kod yang simple
iaitu if else statement. So if else statement yang kalau tuan-tuan dan puan perasan ni hanyalah memfokuskan kepada digital read status of the pin yang saya set, iaitu pada digital pin nombor 4. Kalau anda tengok kat sini, saya attach pada pin nombor 4 di dalam saya punya infrared sensor, dan kalau anda lihat pada diagram yang berkenaan, saya attach pada nombor 4 iaitu saya punya out ataupun sensor signal. Kemudian saya buat a simple statement clear display untuk mengelakkan berlakunya fuzzy ataupun masalah membawa ayat yang sebelum ni punya ayat. So kita clear dulu, lepas tu dia akan proses. Kemudian kita set cursor dan kita write. So dalam episod ni saya cuma cerita bahaya tak bahaya je lah, sebab nak menunjukkan kepada anda how to interface it, and then how to record it continuously inside your handphone as a Bluetooth connected device, so that anda boleh buat analisis, anda boleh tengok trend, anda boleh buat macam-macam statistical analysis yang berkaitan dengan Arduino dan juga sensor yang anda interface. Kemudian saya akan letak else. Else basically adalah saya gabungkan apa yang ada di atas ke bawah, iaitu saya copy balik. Cuma saya adjust sikit dengan menggunakan selain daripada bahaya is tak bahaya lah, iaitu good. So saya ubah dari segi statement sahaja. Selain daripada tu sama sahaja. Dan apabila anda dah interface, anda boleh terus upload kod ni. Anda boleh dapatkan bahan ini pada link description untuk proses pantas nak buat terus anda punya projek. Cuma anda perlu tukarlah anda punya sensor, sama ada anda menggunakan digital sensor ataupun analog sensor. Untuk analog sensor dia ada kaedah lain sikit, yang itu nanti kita akan bincang pada video akan datang. Baik, setelah selesai maka anda akan upload kod. Upload kod macam biasa di sebelah kanan atas kita ada tulis upload kod dekat sini. So anda boleh upload kod, dan setelah anda upload kod maka anda akan dapat interface yang sama macam saya. Cuma kalau anda lihat di sini, kita dapati bahawa Bluetooth kita biasanya sebelum kita biar berjaya connect, dia tidak akan connect lah. So Bluetooth ni dia akan blink dengan laju. Kalau anda tengok, ini contoh blinking dengan laju. Mungkin tak nampak sebab cahaya terlalu terang, tapi anda boleh nampak tu blinking dengan laju. Dan ini saya punya sensor. Bila ada apa-apa pergerakan maka dia akan menyala. So contoh kita pasang pada pintu lah misal kata kan. So apabila pintu tu terbuka, so apa akan terjadi? So itulah yang akan dimonitor oleh kita punya sensor. Okay. Namun saya ingin share pengalaman lah, sebab sensor infrared ni dia sangat sensitif kepada cahaya luar. So anda kalau buat dia dekat outdoor, mungkin anda perlu letak di dalam tempat yang agak gelap lah. Okey, kemudian apabila anda dah siap semua, maka anda boleh login macam biasa. Saya demo balik semula. Kita akan tekan butang plug bersambung tu. Kemudian kita pilih kita punya Bluetooth device. Selepas kita dah pilih Bluetooth device, dia akan buat connection. Dia akan buat initialization kepada apps ni. Kalau tak berjaya macam ni kan, ada error, jangan risau. Itu memang biasa berlaku disebabkan oleh kadang-kadang connectivity of the wire dia tak berapa ketat, sebab saya berada pada constrict environment, maafkan saya. So bila anda dah connect, dia akan tulis connected. Bila dia dah berjaya connected, maka dia akan berlaku login lah, login data ok.csv. Okay, itu nama dia. OK itu adalah nama file. So kemudian saya tekan data dan dia akan automatically display dekat sini lah, data logger enable. Okay, saya rasa mungkin saya akan share pada video yang akan datang. Ini contoh lah, contohnya saya ada pintu, dia akan tulis kat sini good, dan apabila berlaku perubahan pada pintu terbuka dan misal kata, dia akan ada bahaya, dan dia akan direkodkan simultaneously secara serentak pada saya punya I2C dan juga pada saya punya data logger ni. Dan yang bagusnya data logger ni dia akan disimpan di dalam kita punya handphone, dan anda boleh dapat dalam bentuk CSV dan anda boleh share lah. So dalam episod ni saya just share secara pantas kepada email sebab kita akan buat dia punya interaction ataupun manipulation data tu kemudian. So izinkan saya share data ni. So apabila saya dah share data ni nanti kepada email saya, maka saya boleh gunakan data tadi untuk membuat analisis. So bagi anda yang berminat untuk menggunakan interface ini, anda boleh ambil sebiji daripada description di bawah. Anda boleh buat modifikasi, dan kalau anda nak ubah sesuai, anda boleh ubah juga. Akan datang insyaAllah saya akan share macam mana pula nak buat connection dengan Wi-Fi dan juga bot-bot yang lain lah. So pada hari ini kita hanya fokus kepada Arduino Uno dulu. So itu saja setakat ini yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipraktikkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Sambil-sambil tu mungkin ada bagus juga kalau saya share macam mana hasilan data yang berkenaan telah di-emailkan tadi. So kalau kita buka pada email ni,
kita boleh tengoklah nanti data kita macam mana dari segi dokumen CSV yang telah dihasilkan oleh sistem. Okey. So kita kalau nak sambungkan balik, okey, contoh sementara dia tengah loading untuk download saya punya file ni, izinkan saya just share. So contohnya kalau nak sambung balik, anda hanya perlu buat perkara berikut. Anda perlu disablekan dan enablekan semula. Anda perlu disablekan dan enablekan semula anda punya device kepada setting connection of the Bluetooth lah. Selepas itu maka selesai insyaAllah. Okay, so kita akan dapat email. So email ni basically saya sampaikan kepada email saya dan kita dapat dalam bentuk CSV ni, ok.csv. Nama file tu ok lah. That's why tadi kita letak dekat sini create file name ok. Ni kalau tuan-tuan dan puan lihat, saya namakan dia saja je, letak nama ok ni. Okey, kemudian anda akan dapati nanti di dalam kita punya dokumen kita ada file yang berkenaan. Dan kita akan cuba buka menggunakan Microsoft Excel untuk tengok macam mana jenis data yang dihasilkan oleh PictoBlocks menggunakan aplikasi Dabble ni tadi. So kita boleh open with dan kita boleh buka pakai Excel. Data ni memang tak boleh readable by human eye for the time being because kita kena buat conversion. Conversion ni saya cadang akan kita ceritakan pada video yang akan datang. Please stay tune to the channel. Kalau anda rasa konten ni bermanfaat, anda boleh subscribe untuk kita belajar dengan lebih banyak lagi mengenai Arduino. So ini adalah salah satu daripada kaedah untuk kita membuat alternative way to collect the data in term of kita buat monitoring, in term of kalau kita nak buat apa-apa assessment dan sebagainya, kita mungkin ada limitasi dari segi nak merekodkan data dengan lama, nak melihat trend udara sebagai contoh, maka adalah baik jika anda dapat menggunakan device-device seperti ini. Ianya murah, ianya mudah dan ianya berkesan untuk memberi dokumentasi yang cantik lah kepada data tuan-tuan dan perempuan. Okey, ini yang dimaksudkan oleh saya tadi. Kita ada satu data di mana data ini perlu dibuat konfigurasi untuk menukar data ini kepada objek ataupun data yang boleh difahami oleh mata manusia. So 16246 ini adalah satu contoh data yang difahami dalam bentuk komputer lah, tapi tak dipahami oleh manusia. So kita boleh tukar dan dia akan bagikan dua maklumat tambahan, iaitu masa dan tarikh. Yang ini saya akan ceritakan pada masa yang akan datang. Kalau anda lihat, dia akan rekodkan setiap satu perkara yang berlaku. So of course kita boleh tukar dan kita boleh modify dia punya coding secara ke depan dan ke belakang. Maksud saya ke depan dan ke belakang, tadi saya tutup infrared ini, maka dia akan tulis bagus, dan bila saya buka maka dia akan tulis tak bagus ataupun bahaya. Anda boleh menterbalikkan sensor ni. Nak menterbalikkan function ni, anda hanya perlu tukarkan read status ini kepada operator yang lain, iaitu bukan, menggunakan diamond shape block yang dipanggil sebagai not ni. So kalau anda tukar, dia akan terbalikkanlah aktiviti apa yang berlaku pada setting yang telah anda buat. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat dan memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk belajar dengan lebih banyak lagi mengenai Arduino dan juga bagaimana kita boleh interface Arduino ni untuk projek IoT, Internet of Things kita. Sehingga berjumpa lagi. InsyaAllah kalau ada apa-apa persoalan boleh komen dekat bawah, dan jika tuan-tuan dan puan-puan rasa konten ini bagus, maka jangan lupa untuk like, share dan yang lebih penting subscribe our channel dan turn on the bell notification so that you don't miss our future discussion. With that, thank you very much. See you again next time. Sekian. Bye-bye. Assalamualaikum.